Kak Ansayan, bersama saya Siti Pejahamin untuk Berita KDM TV, edisi 25 Julai 2020. Antara paparan berita utama hari ini, penantian hampir 60 tahun penduduk Karamantoi Ulu untuk kemudahan jalan raya bakal direalisasikan. Lebih 750 ahli baru menyertai parti warisan di Pensiangan. Prihatin dengan masalah rakyat, Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony hari ini melakukan lawatan kerja ke kampung Karamantoi Ulu. Menurutnya, penaik tarafan jalan raya sejauh 25.5 km di kampung itu akan dilakukan dalam kadar segera untuk kemudahan penduduk. Hari ini saya sempat melawat jalan daripada Karamantoi Bonor sejauh lebih kurang 25.5 km. Dan saya telah arahkan supaya pihak konsesi untuk membaikan jalan-jalan tersebut dibaiki dengan segera. Dan kita nampak kedudukan jalan tersebut juga agak teruk, seolah-olah bukan jalan raya, dia seolah-olah jalan kerabau. Ini telah berlarutan semenjak 60 tahun yang lalu, tidak ada penambahbaikan. Dan saya akan memohon kepada Yang Berhormat Ketua Menteri untuk peruntukan sebanyak 130 juta lah untuk pembaikan ataupun pembinaan jalan yang baru menghubungkan lebih kurang 2.500 keluarga yang ada di kawasan tersebut. Begitu juga dengan kedudukan sekolah-sekolah. Murid-murid amat perlukan jalan ini bagi kegunaan ke sekolah. Jadi begitu juga dengan kedudukan di kawasan Kampung Bonor sehingga ke Kampung Rumiri, Kampung Rumiri yang telah kita arahkan supaya pembaikan tersebut juga dilaksanakan dengan segera. Menyentuh mengenai status menambah baik jalan di Sapulut ke Pensiangan yang diumumkan baru-baru ini, Datuk Peter Anthony berkata bahawa kerja-kerja pembinaan dan menambah baik jalan tersebut sudah pun dimulakan. Minggu lepas saya telah melawat kedudukan kawasan di Jalan Pensiangan dan di mana yang saya maklumkan kita mengarahkan supaya dia dibina ataupun dibaiki dengan segera. Dan syukur pada Tuhan, terima kasih kepada pihak Jabatan Kerja Raya kerana pada hari ini daripada semalam 2-3 hari yang lepas kerja-kerja pembaikan jalan di sepanjang 37 km menghubungkan Sapulut Pensiangan itu telah dimulakan dengan baik dan kita nampak rata-rata kenderaan pun sudah mula dapat menggunakan jalan tersebut dan saya berharap apabila sahaja siapnya jalan tersebut dengan peruntukan 10 juta yang telah kita umumkan itu, ia akan dapat lagi memudahkan orang-orang kampung, murid-murid sekolah untuk menggunakan jalan tersebut. Datuk Peter Anthony yang juga Naib Presiden Parti Warisan Sabah hari ini juga berkesempatan memenuhi undangan merasmikan Pejabat Perhubungan Parti Warisan Sabah P182 Pensiangan. Dalam majlis ini, lebih 750 keahlian baru telah menyertai Parti Warisan. Menurutnya, itu adalah bukti bahawa rakyat sedar akan dedikasi kerajaan warisan dalam membantu rakyat Sabah secara keseluruhan. Berkesempatan ini juga saya telah dijemput untuk menghadiri satu majlis perasmian pejabat warisan yang telah dianjurkan oleh Warisan Pensiangan. Jadi di samping itu juga keahlian baru, lebih 750 ahli baru yang telah menyertai kita. Kita ucapkan terima kasihlah. Ini berarti rata-rata masyarakat ataupun pengundi-pengundi di Pensiangan ini sudah mula menerima kita. Daripada gerak kerja yang kita buat, daripada janji yang telah kita buat, keterbukaan yang berhormat Ketua Menteri ini yang menyebabkan mereka ini jatuh hati dengan warisan dan menyertai warisan. Dan kita akan teruskan usaha-usaha murni ini, termasuk pembangunan di kawasan Pensiangan ini. Rata-rata ahli masyarakat yang ditemui dalam majlis perasmian Pejabat Perhubungan Parti Warisan Pensiangan memberikan maklum balas yang positif dan mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sabah atas keprihatinan terhadap rakyat. Today is, I think, is a milestone for us to have the office here
this is an important infrastructure where perhubungan lah di antara Pati dan di kawasan Dun Suk, Tulit dan juga Nabawan ataupun P182 Pensiangan itu boleh dijalan secara lancar lah. Terima kasih dan bersyukur sekali, dan juga tidak terhingga juga yang berhormat Datuk Ketua Menteri Sabah Datuk Safi Abdal dan membantukan dan mendengar satu keluhan masalah rakyat P182 Pensiangan. Tidak sabar untuk melihat membaiki jalan kami di Kampung Bonor, tapi namun sekali pada hari ini tepat pada masanya, kami senang hati kerana tadi saya sendiri pun telah mendengar untuk kelulusan, dan mungkin beberapa hari lagi kami akan melihat sudah jantera dan mesin yang telah dihantar pada mungkin dalam 3 ataupun 4 hari ini. Terima kasih. Kami penduduk Suk sangat gembira apabila Datuk Pita Antoni sendiri turun meninjau masalah-masalah penduduk kampung di sebelah Pensiangan Suk lah, yang selama ini diabaikan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Dan saya nampak sendiri Datuk Pita Antoni memang sungguh-sungguh untuk membantu kami di sini, dan itulah yang kami harapkan. Untuk hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada WB kita, yaitu Pita Antoni, sebab sudi datang untuk meresmikan ini pejabat baru di Dun Suk lah. Harapan kami pada Menteri agar dapat membantu kesusahan di area-area Suk inilah. Semua kesusahan, macam kita tahu juga sekarang nih banyak kawasan-kawasan banjir kan. Jadi perlu apa yang patut kami harap dia dapat membantu lah untuk macam buat perparitan apa semua jalan. Sekarang pun jalan jadi isu juga, satu isu. Jadi itulah. Sangat-sangat rasa bangga bila dengar ada perubahan, terutama untuk pembaikan jalan yang berada di Pensiangan dan juga di Karamatoi. Sebab saya sendiri orang Nabawan dan juga orang Pensiangan yang lalu jalan itu sangat-sangat sukar, tapi bila dengar ada pembaikan seperti yang diumumkan, sangat-sangat banggalah. Terima kasih untuk Menteri yang umumkan pembaikan jalan dan juga peruntukan-peruntukan yang lain untuk masyarakat. Terima kasih, kami sangat-sangat berbangga. Terima kasih ya bagi Menteri Datuk Pita Antoni datang tempat di Suk ni, pendahuluan Pensiangan ni. Kami berterima kasih ya sebab satu komitmen Menteri ya untuk membantu rakyat. Terima kasih kepada Datuk Pita Antoni selaku Menteri di Pembangunan Infrastruktur Sabah karena mewujudkan pejabat perhubungan warisan Parlimen P182 Pensiangan. Kami berharap supaya dengan adanya pejabat ini akan lagi memudahkan kesusahan-kesusahan orang kampung, khususnya di pendalaman Pensiangan ini, dan juga jalan-jalan yang telah diumumkan oleh beliau harapkan menjadi kesenangan hati kepada rakyat, khususnya di Parlimen Pensiangan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Pita Antoni menzahirkan rasa terkilan terhadap Kementerian Pendidikan Malaysia kerana bersifat kurang matang membelakangkan pemimpin negeri Sabah. Belum reda dengan pembatalan akhir terhadap Ketua Menteri merasmikan Hari Guru Peringkat Negeri Sabah, seorang lagi menteri dilarang memasuki kawasan sekolah walaupun untuk menyampaikan bantuan cecair pembasmi kuman. Menurutnya, sekiranya perkara ini berterusan, ia hanya akan mendatangkan kemudaratan kepada rakyat Sabah. Saya juga ingin menyatakan rasa terkilan saya kepada Menteri Pendidikan Malaysia ni yang seolah-olah menolak kewujudan kami di negeri Sabah ini, seolah-olah tidak mengiktiraf, terutama kepada yang berhormat Ketua Menteri Sabah. Kita tahu baru-baru ini beliau telah membatalkan jemputan kepada rombongan yang Ketua Menteri. Ini adalah sesuatu yang tidak baik bagi saya. Ya, kita tahu pentadbiran adalah di bawah kuasa persekutuan, tetapi kita jangan lupa bahawa kedudukan tanah, kedudukan air, kedudukan jalan tersebut
adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Sabah. Dan Kerajaan Negeri Sabah juga adalah di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah. Jadi kalau tidak ada kerjasama di antara dua ini, kalau kita dibezakan dari segi politik, apa akan terjadi dengan masyarakat ataupun orang-orang kampung? Ini sudah tentu akan menyukarkan orang-orang kampung kita. Jadi saya menasihatkan beliau lah agar berhentilah bermain politik. Tumpukan kerja secara profesional. Bagi kami menerima terbuka, bekerja sama dengan mana-mana, sama ada daripada persekutuan, daripada jabatan, agensi-agensi yang melibatkan kementerian. Tidak ada masalah bagi kita. Oleh kerana bagi saya, janganlah pula oleh kerana kami tidak menyokong UMNO dan PAS, kami seolah-olah ditekan dan tidak dihormati. Ini adalah pendirian penduduk negeri Sabah yang tidak mau menerima UMNO dan PAS di negeri Sabah, dan tidak ada kena-mengena dengan pentadbiran. Pentadbiran adalah pentadbiran, politik adalah politik. Dan saya juga telah mengarahkan kepada pegawai-pegawai saya supaya kedudukan keagraban untuk jabatan pegawai-pegawai di peringkat negeri ataupun persekutuan itu dapat dijalinkan secara baik. Baik, dengan itu sekian berita KDM TV. Terus amalkan norma baru. Jangan leka, kita masih berjuang memerangi COVID-19. Saya Siti Pajamin, Kopi Rubak Kawagu. Adui pensiangan, olot muno, ati toku golori nantayan, nama ruku rahuangku. Pensiangan